kegilaan banduan ni, dia banduan. Jangan kata dia tak banduan. Sebab tu segeli kalau orang kata, oh, hebat. Sampai, gelilah. Dia banduan lah. Dah lah dia banduan. Kesalahan apa? Jenayah, rasuah, salah guna kuasa, liwat. Main buntut. Ada yang kata dia terpaling hebat lah, itulah, sini semualah. Mendunia lah. Kau biar betul. Hari ni mangkuk ni. Hari ni kau dengar, senang korang dengar mangkuk ni. Saya dah siapkan untuk korang dah. Saya tahu korang memang malas nak mendengar ni semua kan. Sebab korang menyampah muka dia, saya faham. Saya pun menyampah. Bukanlah semata, jangan rasa fikir, Azri ni tak habis hari-hari ulas pasal video non kunyit. Dia ni macam syok dengan non kunyit je. Bukan. Saya kena tengok. Sebab korang dah menyampah, aku kena tengok lah. Bila aku dah tengok, yang mana yang aku rasa patut ulas, aku bagilah korang tengok. Jadi korang pun sama-sama menyampah lah dengan aku. Kena sama-sama hadap lah orang tua ni. Dengar ni. Kita memang ni ke? Senang nak puji. Banyak video dia juga. Dia dengar. Guys, senang korang dengar dan berfikir. Sebab non kunyit ni, dia memang muka confident mangkuk ni. Mangkuk ni muka confident. Dia liwat orang pun dia kata dia tak liwat. Kau ingat tak video yang dengan China Doll tu? Muka macam saya tapi bukan saya. Padahal ada muka dia ni. Muka dia ni. Dia mengaku. Muka macam saya tapi bukan saya. Padahal dia dah mengaku tu. Yang bodoh-bodoh kata, mana ada ini fitnah. Ini fitnah. Padahal non kunyit bagi tahu muka macam saya tapi bukan saya. Mana ada orang muka macam dia? Ada? Ada. Tapi masa tu saya yakin ramai kat sini ada 2,400. Ada 2,000 sini masa tu percaya. Betul, bukan non kunyit. Sekarang pun kau sedar kan? Tak apa, yang penting kita sedar. Sementara itu, krisis tenaga global yang berlaku susulan perang antara Israel, Amerika Syarikat dan Iran mungkin mengambil masa 3 hingga 5 tahun untuk pulih. Perdana Menteri berkata tempoh itu dimaklumkan sendiri oleh Emir Qatar berdasarkan kerosakan terhadap operasi gas yang memerlukan masa panjang untuk dipulihkan sepenuhnya. Tetapi akibat daripada keganasan yang dimulakan oleh Israel, didukung oleh Amerika, dan tempiasannya ke seluruh negara Teluk dan ekonomi dunia. Kalaupun selesai. Saya kena pause sekejap. Cuba dengar lagi sekali. Operasi gas yang memerlukan masa panjang untuk dipulihkan. Dengar. Tetapi akibat daripada keganasan yang dimulakan oleh Israel, didukung oleh Amerika, dan tempiasannya ke seluruh negara Teluk. Kau faham? Keganasan. Dia tuju kat siapa tu? US, okey. Israel, okey. Iran lah, guys. Sebab yang serang negara Teluk ini, yang serang base US ini, Iran. So, dia bagi tahu keganasan yang dibuat oleh Iran. Nampak? Mangkuk ni tak betul. Dan ekonomi dunia. Kalaupun selesai perang besok, menurut Amir Qatar, maklum langsung pada saya, kata Brother Anwar, it will take minimum 3 years to undertake some minor repairs to allow. Brother Anwar. Brother Anwar. UAE call dia Brother Anwar. Dia sebenarnya, saya tahu betul, memang betul. Information yang saya dapat memang betul. Itu kita tak boleh nafikan, guys. Cuma non tak sebut habis. Sebab Emir Qatar ni telefon Brother Anwar bin Ibrahim Babi. Dia panggil macam tu. Tapi dia tak cakap. Dia malu nak cakap. Tapi Emir Qatar tu call Brother Anwar bin Ibrahim Babi. Gas operations to operate, probably 3 to 5 years for complete performance. Dia kalau dah gagap-gagap tu, guys, kau faham.
Perdana Menteri dalam masa sama menegaskan walaupun rakyat berdepan tekanan kos sara hidup termasuk kenaikan harga diesel, keadaan di Malaysia masih terkawal berbanding beberapa negara lain yang berdepan krisis lebih serius. Jadi yang ditekankan dalam masalah ini, ya, masalah ini berlaku. Hari ini kita bersyukurlah. Ada orang kata apa Anwar ni dalam keadaan ekonomi susah, harga diesel naik, suruh kita bersyukur. Pun satu masalah juga, faham? Bersyukur kita masih pertama, kita masih hidup, kita masih sihat, ekonomi kita tak teruk macam negara jiran, belum beratur lagi di stesen minyak, belum tutup lagi 400 stesen minyak, belum terpaksa berjalan bekerja ke pejabat. Perdana Menteri sehubung Belum. Dengar tadi tu? Belum. Bermakna kalau kita sekolah kan dia saling orang tak sekolah lah. Bermakna kalau belum, sebelum dan selepas. dengan itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat awam, pihak swasta serta seluruh masyarakat yang memberikan kerjasama kepada kerajaan dalam mendepani krisis itu. Sementara itu, krisis tenaga global yang berlaku susulan Guys, mangkuk ni sebut. UAE ni ambil masa 2, 3 ke 5 tahun. Saya rasa kita pun baca. Memanglah berlaku perang dekat Teluk. Tapi diorang masih lagi proses minyak. Minyak tu masih berjalan. Habis kita ambil negara dekat UAE je ke? Betul tak? Apa benda ni? Nampak? Dia bagi fear, bagi ketakutan tau. Tapi sebenarnya kalau kita nak berfikir, dia nak 2, 3 ke 5 tahun. Itu hari ada orang tanya dengan saya. Sir, habis kalau non dapat darurat, berapa lama? Ni lah dia cakap ni. Ni lah dia kata darurat tu boleh pergi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Sampai selesai lah. Ini yang dia tengah buat ni. Dia dah mengaku dah. Dia dah mengaku darurat. Nampak tak? Kau nampak ke tak nampak ni? Logik akal lah. Kalau nak kata krisis ni lah kan. Kita negara pengeluar minyak. Kita ada minyak. Minyak kita ni 30% kita import. Bukan semua import dekat tu. Dekat lalu Selat Hormuz tu. Bayangkan guys. Tapi sekarang ni dia punya camouflage menipu ni. Termasuklah pakai ceplos-ceplos yang low class, ceplos-ceplos VIP. Kita ni seolah-olah macam kita ni, semua minyak ni kita import. Dah terbalik pula, seolah 70% kita import, 30% kita guna untuk ni. Kau nampak tak guys? Fear, dia bagi fear, bagi ketakutan. Sebab dia nak kepada itu. Kalau kita fikir takkanlah sampai 3-5 tahun. Yalah kalau UAE ke negara Teluk nak repair ke kan. Saya tanya dengan Come on. Kalau korang lah, okay, korang, kedai kau ni, kita kata kedai kau ke kilang kau ke kan, kena hentam lah. Kau nak tunggu ambil masa lama ke kau nak repair? Mestilah kau nak segera kan. Korang ada duit. Diorang ni bukan kais pagi makan pagi. So kalau kata negara Arab, negara Teluk UAE ni, dia nak buat balik, diorang ada duit. Sekejap je lah, apa jadah sampai 3 ke 5 tahun, mangkuk. Inilah, sebenarnya kalau nak berfikir, dia memang dah sebut dah tu. Itu sebab, cuba ingat balik. Baru itu hari, tapi usul tak lulus. Berapa tahun? Yang usul tak lulus tu, Perdana Menteri berapa tahun? 10 tahun. Ingat itu hari. Bermula daripada saya. Come on lah guys. Tapi tak lulus usul tu hari. Ni dia bagi tahu ni. 3 ke 5 tahun. Dia nak darurat lah mangkuk ni. Supaya dia pegang lagi. Ini guys. Dia punya game ni. Nanti saya cerita lagi. Game ni sampai 2030. New Order punya plan ni 2030. The Great Reset. The Great Reset ni lah plan dia ni. Kalau kita nak berfikir. Fikirlah guys.
Dia tengah buat. Sebab apa? Sebab dia tak nak PRU. Guys, semua orang tahulah. Semua orang tahu kalau PRU melingkup, ni saya tunjuk kat korang ni. Ini daripada, kalau saya cakap, mungkin dia cakap, alah, si Azri ni dia semua. Okey lah. Mungkin sebias ke apa. Okey. Ni media lapor. Pakatan Harapan PH akan mengalami kekalahan teruk sekiranya pilihan raya umum ke-16 PRU16 diadakan dalam masa terdekat. Itu pandangan kritis seorang pemerhati susulan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberi bayangan bahawa PRU tidak akan diadakan dalam masa terdekat. Sebaliknya menyeru semua pihak untuk terus bekerjasama dalam mencari penyelesaian ketika berdepan krisis tenaga global. Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR menegaskan bahawa situasi semasa bukan berkaitan pertarungan politik. Sebaliknya, semua pihak perlu bersabar dan memberi tumpuan kepada usaha menangani cabaran negara. Kita pun tahu. Itu sebab kenapa krisis global ni, guys. Okeylah, saya tanya dengan korang lah. Ada 2,500 kat muka buku, ada 4,000 ni. Okey, mungkin saya tak lengkap lah. 2023, bila non kunyit naik jadi Perdana Menteri, kita berdepan dengan krisis telur. Ingat balik? Betul tak? 2023, kita berdepan dengan krisis telur. Telur tak ada. Betul ke tak betul ni? Lepas tu, tak apa. Import telur daripada India. Ingat tak? Import beli telur daripada India. Siapa yang pergi deal? Bukan Mak Sabu. Non kunyit. Patut Menteri Pertahanan lah yang pergi deal. Tak. Abang Non pergi deal. Mangkuk ni. Broker. Betul? Krisis telur, betul tak? 2024. Berlakunya krisis beras. Tiba-tiba beras tempatan tak ada. Zaman COVID, orang duduk rumah, makan beras, makan nasi punya banyak. Pun beras ada stok, beras tak ada harga. Datang si mangkuk ni, banduan ni. Beras tak ada stok, beras naik harga. Korang lupa ke? Guys, 2025 saya tak tahu. Apa lagi krisis yang tak ada ni? Ni, 2026, krisis global energy. Krisis minyak. Tiba-tiba kita, negara pengeluar minyak tak cukup. Malulah. Kau tahu tak, orang Indonesia sekarang ni, ketawa dengan kita tau. Dia orang pun ketawa. Macam mana Malaysia ni negara minyak? Malaysia pula tak ada minyak. Jangan percaya. Fikir-fikir. Semua dah besar panjang dah ni. Krisis apa lagi? Telur, beras, apa lagi yang tak ada? Apa lagi? Tiba-tiba tak ada. Apa lagi, guys? Mungkin saya terlepas pandang lah. Ayam tu biasalah. Datanglah. Nampak? Dia datang lah. Dia tengok view sampai 4,000, dia pun datang lah. Toyol. Datang dah toyol. Gula ada stok. Gas memasak. Belum lagi. Nampak? Gas memasak belum lagi. Kita dah cerita gas memasak kan. Kan saya dah cerita tu lagi. Gas purple. Gas purple? Untuk apa? Untuk berniaga-berniaga kena pakai gas purple, okey? Berapa kilo? 14 kilo. Sama pula. Sama dengan gas hijau, 14 kilo. Naikkanlah. Gas purple 18 kilo ke, kan? Contoh. Krisis tenaga ke? Contoh. Negara yang mana? Negara ni negara banduan lah. Contoh. Negara banduan. Kan? Oleh kerana krisis global, negara banduan ni, apa dia buat negara banduan? Bukan Malaysia, negara banduan tu, gas naik harga. So, oleh kerana negara banduan ni diumum, gas akan naik harga, maka peniaga-peniaga dekat negara yang banduan ini, sembunyikan gas tu. Gas kala itulah, kala toyol tu. Rakyat, bukan kita, rakyat negara banduan tu, nak kena beli gas. So, gas kala toyol tak ada. Yang ada, gas kala G. Kena beli tak? Terpaksa beli tak? Dah tak ada.
satu negara lain. Kita ada gas kita. Belum. Non Kunyit kata belum. Inilah dia. Inilah guys. Takkanlah tak nampak. Sepaham lah. Ramai orang dah nampak. Cuma senak fahamkan korang, Non Kunyit ni buat untuk apa? Masalah kita tahu, kita marah, kita geram. Ada yang komen, cepatlah sikit PRU. Tak, korang tak faham tau. Dia punya misi ni apa? Kalau dia buat macam gini, dia tak nak PRU lah. Betul tak? Dia tak nak PRU ni. Dia nak darurat. Ini plan dia. New World Order. So, dia dah buat pengakuan. Dia dah buat pengakuan tu. Kalau korang tak faham lagi, saya tak tahulah. Betul tak? Sekarang ni, setakat ni korang nampak tak? Dah nampak belum game dia ni? Dia dah mengaku ni. Dia dah mengaku dah. Ke tak nampak lagi? So, bagi dengar satu video lagi. Si mangkuk ni. Memang betul, RON 95 kita cuba tahan. Kurangkan daripada 300 ke 200. Ada juga yang mengeluh, tak apalah. Ada juga. Dan masih boleh bertahan minyak tu. Ya. Saya boleh luluskan. Tanya selalu. Boleh. Dalam kabinet. Yang bagi menyenangkan rakyat. Bagi semua. Happy sementara. Selepas itu masing-masing terima beban. Kau faham tak? Saya boleh umumkan. Sementara kepala bapak engkau. Dia cakap tu. Tak boleh. Ini pimpinan dan apa-apa dasar yang diputuskan oleh kementerian ini, itu memikirkan cabaran kini, cabaran masa depan. Jadi oleh itu, apa yang kita boleh lakukan? Kita lakukan. Petrol Budi 95 turun ya. Tapi ada kebetulan menantu saya dia pakai kereta diesel. Jadi bising dia kata pasal apa? Tak bagi tahu awal. Ya. Saya bagi contoh, maknanya saya tahulah ada yang hadapi masalah. Tetapi kalau kita fikir masalah itu tak boleh selesaikan masalah untuk majoriti. Kemudian sekarang masalah diesel. Ini yang besar dan yang pengangkutan memang terbeban. Saya pergi mana-mana membangkit soal diesel. Jadi kita bantu melalui budi, melalui bantuan petani, nelayan, pengangkutan. Tapi tak selesai juga. Sudah hari-hari duk dengar ni selesai masalah pengangkutan, sebahagian daripada pengangkutan bagi katalah peladang, pelancong marah. Dan itu kami macam mana nak tutup ataupun bas-bas pelancongan ini kerana kos terlalu tinggi. Jadi kita kena dengar, dan yang boleh kita selesaikan berperingkat. Kalau selesaikan semua, tak adalah krisis. Ini ke dalam bagaimana nak selesaikan tatkala menghadapi krisis. Kalau menteri-menteri itu semua tidur, tak buat kerja, KSU semua tak peduli. Kan? Kau kan dengar balik lah. Geramnya aku. Segeram sebab ceplo-ceplo VVIP ni. Kau geram tak? Kau dengar balik ni lah. Geram aku tau. Pengangkutan, sebahagian daripada pengangkutan bas-bas pelancongan ini kerana kos terlalu tinggi. Jadi kita kena dengar, dan yang boleh kita selesaikan berperingkat. Kalau selesaikan semua, tak adalah krisis. Faham tak faham ni? Okay, faham tak? Kau faham ke tak faham ni? Saya tanya dengan korang ni. Kalau selesaikan semua, tak ada krisis. Apa maksud dia tu? Apa maksud dia? Maksud dia, dia nak ada krisis. Ini ke dalam bagaimana nak selesaikan tatkala menghadapi krisis. Kalau menteri-menteri itu semua tidur, tak buat kerja, KSU semua tak peduli. Kita faham. Tapi sudah tahu di kementerian ini bertungkus lumus mereka bekerja. So sudah ramai bekerja bertungkus lumus, lebih daripada biasa.
persiapan-persiapan yang rapi. Jadi saya datang di antara lain mengapa datang dengan Persiapan yang rapi. Guys. Persiapan yang rapi. dalam Kementerian Pengangkutan, nak ucap terima kasihlah kepada saudara kerana memberi kesumbangan. Memang betul. Guys, non kunyit, banduan. Belajar sastra pun tak habis. Masuk penjara, keluar masuk penjara. Sepanjang umur hidup pun kerja merusuh. Membaca pun malas. Apa yang dia pandai? Dia tak pandai apa. Menurun dia pandai lah. So kalau ada lagi yang kata, oh ini sebab masalah global, bukan. Ini memang global yang dibuat. Dibuat sengaja. Dia sendiri mengaku. Setuju tak? Setuju tak? Dia mengaku yang dia buat krisis ni. Sebab apa? Apa faedah dia? Supaya dapat darurat. Pilihan raya tak diadakan. Dia mengaku. Semua dia dah mengaku dah. Kalau kita nak berfikir. Kat sinilah saya minta dengan korang semua. Kalau korang faham, engkau dah faham. Mungkin sebenarnya kau sama-sama. Kalau hari ni engkau dah faham lah. Jangan masuk perangkap. Bermakna macam dia kata tadi, belum beratur lagi. Belum stesen minyak habis lagi. Walaupun ada dengar-dengar kata habis apa semua. Guys, kita kena tenang. Sabar, isi minyak macam biasa. Tak apalah kalau penuhkan tank lah. Tapi jangan kalut, jangan panik. Sebab, kalau minyak naik, engkau tetap nak kena isi minyak. Ada ke tak isi minyak? Engkau tetap nak kena isi minyak. So, macam biasa je. Dia nak kita ni chaos. Dia nak macam mana? Macam Australia, kan? Macam Thailand, macam Filipin. Filipin dah darurat. Malaysia belum. Sebab apa? Lu kena kata belum. Ke arah itu. So, saya harap dalam isu ni, kita kena bijak sana, guys. Kena bijak. Jangan masuk. Ingat dia nak darurat. Kalau kita masuk perangkap, dia dapat darurat. Tapi kalau rakyat tenang, macam itu lagi lah kau tenang. Minyak naik pun buat tak tahu je, isi minyak je biasa semua kan. Tak dapatlah darurat. Nak darurat apa? Aman. Pilihan raya bang. Pilihan raya kita ajar lah. Takkan tak nak ajar. Ingat ni. Dalam kotak undi. Boleh? Boleh? Ngam, mantap. Ni,